Sehingga Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab menyebut i'lam anna babal haid min awisil abwab wa mimma ghalita fihi kathirun min al-qibar lidiqqati masailih. Kata Imam Nawawi. Yang mana perkataan Imam Nawawi kita ada tulis, ambil letak di rumah kita. Ketahuilah bahawa bab haid ialah di antara bab yang sukar untuk difahami. Dan ia juga di antara perkara yang sering berlaku kesalahan padanya oleh ramai ulama yang besar. Ramai ulama yang besar tersilap dalam permasalahan haid. Dan kalau ulama kecil, kalau hanya para asatidzah, biasalah berlaku kesilapan. Dan lepas daripada ni kita akan sebut beberapa kesilapan yang berlaku kepada sebahagian daripada orang yang membincangkan berkenaan dengan bab haid. Nanti kita akan sebut. Cuma kita tidak akan sebut secara keseluruhan kerana kita tidak mempunyai kesempatan masa. Baik. Darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Kita bincang kemaluan perempuan. Kita tidak bincang hak yang dia siang bawang sampai ke luka tangan. Darah tu tidak masuk dalam perbincangan. Okey, boleh faham? Kaki dia cekang, kawang dia pijak sampai ke darah kaki. Ni kita tak bincang dalam masalah ni. Hidung dia darah sebab panas. Okey, kita tak bincang dalam permasalahan. Hak yang kita bincang adalah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Okey, darah yang keluar daripada kemaluan perempuan dia terbagi kepada tiga. Yang pertamanya adalah darah haid, yang keduanya adalah darah istihadah, yang keduanya darah nifas, yang ketiganya darah istihadah. Okey, setiap satu daripada tiga ni dia ada waktu dia dan ada hukum dia. Jadi orang puan dia kena tahu agar dia tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh syarak dan dia tidak meninggalkan perkara yang diwajib oleh syarak. Sebab tu benda penting dia kena tahu permasalahan ni. Okey, itu secara ringkas. Kita pergi kepada definisi haid, takrif haid. Takrif haid dari segi bahasa ialah mengalir. Okey, daripada segi bahasa mengalir. Dikatakan maksudnya pada bahasa dikatakan hadal wadi, hadal wadi. Maksudnya apabila lembah mengalir. Dalam bahasa Arab kalau orang Arab kata hadal wadi, jangan tahu makna telah keluar darah haid oleh lembah. Jangan. Jadi hadal wadi dengan makna salal wadi. Maksudnya wadi mengalir. Wadi makna benda lembah. Lembah ni tahu tak lembah? Bukit. Okey, tu kawasan yang di antara dua bukit itu. Lembah, tahu kan? Jadi apabila hujan lebat, maka kau celah bukit kat situ air mengalir. Maka orang Arab kata lagu mana? Hadal wadi. Jadi jangan pula hadha yahidu haid. Jadi haid pun keluar, wadi pun keluar darah haid. Jangan tak lagu tu. Sebab hadha pada lughah dengan makna salah, mengalir. Okey. Ta'rif haid dari segi syarak. Yang penting kita nak tahu ta'rif definisi haid daripada segi syarak. Daripada segi syarak mengikut istilah ulama. Mengikut istilah agama. Baik. Ta'rif haid adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihah. Iaitu darah kebiasaan yang keluar daripada bahagian paling hujung di dalam rahim perempuan. Dengan jalan sihat. Jadi apabila kita faham ta'rif haid, jadi bermakna darah hidung, lepas tu darah kuku, darah tangan, darah kaki, darah dia rebah, darah tu selain daripada hak yang keluar daripada rahim perempuan bukanlah dinamakan darah haid. Okey, mudah je kan? Okey, kita tengok kepada huraian ta'rif. Damu jibillah terjemahan iaitu darah kebiasaan. Maksud dia darah kebiasaan, benda tu biasa keluar daripada orang perempuan, bukan benda pelik. Benda biasa keluar daripada orang perempuan. Kalau keluar daripada lelaki, tu pelik tu. Tu pelik. Jadi orang perempuan biasa keluar. Darah kebiasaan, maksud dia kebiasaan, memang biasa keluar daripada orang perempuan. Perempuan jangan bimbanglah. Jangan orang perempuan bimbang. Tak perlu bimbang. Jadi kalau keluar darah, pendek umur dah aku ni. Dah. Itu kebiasaan. Okey. Yang pertama, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Hadza syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam." Kata Rasulullah, ini merupakan suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Taala ke atas anak-anak perempuan Adam. Ini Allah Taala tetapkan di atas anak perempuan Adam. Jadi kalau lelaki tak ada lah. Walaupun orang lelaki tu je dia nak jadi orang puak, punya kerak habis. Tak ada. Dah topik darah. Kalau topik darah luka. Bukan darah haid. Baik. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Maksud dia keluar daripada bahagian paling hujung di dalam rahim seorang perempuan. Perkataan ni berbeza dengan darah fasad.
Okey, kita ada satu lagi darah fasad. Dia darah fasad dengan darah istihadah sama. Okey, darah fasad dengan darah istihadah sama. Kita mengikut pandangan kebanyakan ulama. Fasad dengan istihadah sama. Cuma di sana ada khilaf dah. Ada sebahagian ulama kata fasad dengan istihadah berbeza. Cuma kita ambil pandangan kebanyakan ulama, fasad dengan istihadah sama. Nanti kita akan bincang dalam bab istihadah. Kita akan hurah secara panjang lebar sikitlah berkenaan dengan perbezaan darah fasad dengan istihadah mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Jadi darah fasad dengan darah istihadah sama. Kita boleh sebut fasad, istihadah sama mengikut pandangan ramai di kalangan ulama. Okey, berbeza dengan darah fasad yang mana ia keluar daripada bahagian paling hampir dalam rahim seorang perempuan. Dia hampir dengan jauh ni dikira dengan bahagian luar, dengan pintu luar. Yang dekat dengan pintu luar tu dipanggil darah istihadah ataupun darah fasad. Yang keluar daripada pangkal tu dikatakan sebagai darah haid. Ala sabilis sihat, maksudnya dengan jalan sihat, iaitu bukanlah disebabkan sakit ataupun ada penyakit. Okey, kita baca dulu, nanti kita akan huraikan panjang lebar ni. Nama-nama haid. Haid dia banyak nama dia. Dalam bahasa Arab nama haid banyak. Haid mempunyai 15 nama, yang mana sebahagian ulama mengumpulnya dalam ungkapan kata berikut. Dia buat syair. Yang mana dalam syair ni 2 bait syair dia himpun 15 nama bagi haid. Dia kata lil haidhi 'ashratu asma'in wa khamsatuha haidun mahidun mahadun tamthun ikbaru tamsun iraqun firakun ma'adha dhahikun darsun dirasun nifasun qur'un i'saru. Okey, itu ta'amdan nama bagi haid. Kata dia terjemahan haid mempunyai 15 nama. Yang pertama haid. Tu memang kita panggil sama dah. Yang keduanya mahid. Mahid adalah nama bagi haid. Mahid wa yas'alunaka 'anil mahid. Dalam Quran. Mahad, wams, ikbar, wams, iraq, firak, azza, dhahik, dars, diras, nifas, quru dan i'sar. Dia orang Arab dipanggil juga haid tu adalah nifas. Rasul kata kepada Aisyah, "Anafisti?" Adakah kamu keluar darah haid? Yang tak keluar darah nifas. Itu dipanggil dalam bahasa Arab haid, dipanggil juga sebagai nifas. Baik, dalam penggunaan bahasa. Okey, tempoh masa haid. Ini di antara tempat yang penting. Okey, dalam perbincangan haid, sebenarnya benda yang paling penting kita kena tahu 4 perkara dalam perbincangan haid. Yang pertamanya tempoh haid. Yang pertama benda tempoh haid. Yang keduanya adalah tempoh suci. Yang ketiganya, okey, yang pertama tempoh haid, yang keduanya tempoh suci, yang ketiganya adalah umur yang mungkin dihukumkan perempuan tu datang haid. Okey, 3. Yang keempatnya adalah perbincangan berkenaan dengan sifat-sifat darah. Okey, ini 4 perkara yang penting dalam perbincangan bab haid. Okey, yang pertama tempoh haid. Haid dia ada tempoh dia. Haid dia ada tempoh dia. Tempoh haid dia ada tempoh sekurang-kurang haid, dan ada tempoh sebanyak-banyak haid, dan ada tempoh kebiasaan haid. Okey, kita ada tempoh sekurang-kurang haid. Apa maksud sekurang-kurang haid? Paling minimum. Kalau tak cukup tempoh ni bukan haid. Okey, itu maksud sekurang-kurang haid. Okey, kita ada yang keduanya tempoh sebanyak-banyak haid. Haid ni tidak lebih daripada banyak ni. Kalau lebih bukan haid. Yang ketiganya tempoh kebiasaan. Maksudnya kebiasaan ramai-ramai orang puan lagu ni lah datang haid dia. Okey. Tempoh haid, sekurang-kurang tempoh haid ialah sehari semalam, iaitu 24 jam. Sebanyak-banyak tempoh haid ialah 15 hari 15 malam. Kebiasaan tempoh haid ialah 6 atau 7 hari serta malam. Itu kebiasaan. Maksudnya kalau kita tanya ramai orang, kebanyakan orang puan keluar darah haid 6-7 hari. 6 hari lebih sikit, 6 hari setengah, 6 hari dekat-dekat dengan 7 hari. Itu kebanyakan orang puan. Okey, itu maksud kebiasaan haid. Okey. Jadi sekurang-kurang haid sehari semalam. Biasa haid 15 hari, kebanyakan haid, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang haid adalah 6 ataupun 7 hari. Rasanya orang puan tahu belaka ni. Bab ni semuanya orang puan tahu. Dan orang lelaki pun tahu. Okey. Kita baca dulu.
sebagaimana ungkapan pengarang kitab Matan Az-Zubad, imkanu min ba'di tis'in wal aqal yawmun wa laylatun wa aktsarul ajal khamsun ila 'asharatin wal ghalibu sittun wa illa sab'atun tuqaribu. Terjemahan, boleh datang haid setelah 9 tahun. Jadi orang puang kalau keluar darah, kita nak hukum darah tersebut adalah darah haid, mesti umur dia cukup 9 tahun. Nanti kita akan bincang pada benda ni. Dan sekurang-kurang tempoh haid ialah sehari semalam. Sebanyak-banyak tempoh haid ialah 15 hari 15 malam. Kebiasaan tempoh haid ialah 6 atau 7 yang hampir, maksudnya lebih kurang. Okey. Kita pergi sikit lagi, kita baca bab yang keempat dulu. Nanti kita akan huraikan tempoh haid lagi. Sekurang-kurang tempoh suci ialah 15 hari 15 malam. Itu sekurang-kurang tempoh suci. Maksud dia sekurang-kurang tempoh suci 15 hari 15 malam. Orang puan ni dia keluar darah, tiba-tiba berhenti. Okey, suci. Lepas daripada tu nak dihukumkan darah yang baru pula haid mesti sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam. Kalau tak cukup 15 hari 15 malam, maka darah yang kedua tidak boleh dihukumkan sebagai darah haid. Okey, mudah kan? Okey. Yang pertama, yang keduanya, sebanyak-banyak tempoh suci ialah tidak ada had, tidak ada sakatam. Sebanyak-banyak tempoh suci tidak ada sakatam. Ada kemungkinan perempuan seumur hidup sekali dia mari haid. Bahkan kalau orang puang lepas daripada dia bersalin, kadang-kadang setahun dah mari haid sebab duk menyusu anak orang. Anak lelaki pula, gitu anak, macam mak dah tubuh. Contoh kita kata, Allah isak susu puang. Jadi mak dah mari haid setahun lebih. Mak dah mari haid. Kita nak kita orang puang. Orang menyusu kan, lambat kan mari haid. Okey. Jadi kadang-kadang setahun dah mari haid. Jadi tempoh sebanyak-banyak suci tidak ada had. Seterusnya, kebiasaan tempoh suci ialah 23 atau 24 hari. Kerana setiap bulan biasanya orang puan mari sekali haid sekali suci. Setiap bulan. Okey. Jadi kalau setiap bulan biasa dia mari sekali haid sekali suci, kebiasaan haid 6 atau 7 hari. Jadi tolak lagi daripada 6 7 hari, iaitu 23 24 dikirakan suci. Itu kebiasaan. Okey, selesai. Jadi sebelum daripada kita urang secara panjang lebar, saja nak rehat dulu tu, baca panjang sikit kan. Kaki kena berdiri. Tak boleh nak duduk dah. Habis huraikan baru boleh duduk pula. Okey. Jadi benda yang penting sekarang ni yang kita kena tahu, sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, kebiasaan haid 6 7 hari, sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam, ghalib suci 23 atau 24, sebanyak-banyak suci tidak ada had. Okey, selesai. Okey, kita bincang berkenaan dengan sekurang-kurang haid sehari semalam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurang haid sehari semalam. Nak tanya? Dah huraikan panjang lagi. Tanya dah boleh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, kalau macam tadi Ustaz kata tempoh suci dia kan, katakanlah mari dalam 6 hingga 7 hari, dalam bulan kan biasa. Lepas tu katakanlah untuk di hari kedua, berapa tempoh suci dia tu, kadang-kadang tak sampai 15 hari tu, macam mana Ustaz? Okey, soalan tu Abang tak jawab kan? Okey, soalan abang jawab. Sebenarnya abang nak jawab benda berkaitan benda kan abang jawab ni. Okey. Abang akan ingat soalan tersebut kan? Jadi soalannya jelas tau. Dia kata orang puan katakanlah mari 7 hari. Tiba-tiba berhenti, tak cukup 15 hari mari pula. Okey. Jadi sedangkan sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Nanti kita akan bincang apabila kita bincang sekurang-kurang suci lagi. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali kita akan sapa kepada jawapan kepada soalan tersebut. Okey, yang pertama sekali sekurang-kurang haid 24 jam. Itu sekurang-kurang haid. Sehari semalam. Maksud sehari semalam adalah 24 jam. Maksudnya kalau orang puang tu keluar darah hari ni hari Sabtu. Okey, katakanlah dia keluar pada hari Jumaat. Start daripada 8 pagi Jumaat. 8 pagi Jumaat dia keluar darah. Masuk 8 pagi Sabtu, darah masih lagi ada, bermakna darah tersebut adalah darah haid kerana cukup 24 jam. Okey, mudah kan? Mudah. Okey, jadi sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Jadi kalau darah tu keluar
pada hari Jumaat pada 8 pagi, maka dia akan cukup 24 jam bila 8 pagi hari Sabtu. Kalau tak cukup 8 pagi hari Sabtu, berhenti dah darah, maka darah tersebut bukan darah haid. Sebab sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Okey, boleh faham? Darah keluar pada 8 pagi Jumaat. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tak ada. 1, 2, 3. Allah Rabbi. Siapa kenang darah berhenti pukul 6 petang Jumaat, darah berhenti tak mari dah. Jadi daripada 8 sampai pukul 6 baru 10 jam. Betul tak 10 jam? Betul tak? 8 hingga pukul 6 10 jam. Betul kan? Takkan nak kira seserang. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 jam. Darah berhenti. Maka darah tersebut haid ke tak? Bukan haid. Kita boleh faham? Sekurang-kurang haid 24 jam. Paling kurang, paling minimum, dia tidak akan boleh bawah daripada itu. Katakanlah darah keluar sehingga 7,5. Okey, maksud ada semua adalah darah keluar di luar kemaluan. Kalau dia pakai tuala dia, ada di tuala. Ataupun darah tidak keluar di luar kemaluan, tapi kalau dia cek ada. Kalau dia cek dengan kapas ataupun cek dengan ngorek telinga, ada darah. Okey, boleh faham? Maka darah tu dinamakan, dikirakan masih lagi ada darah haid. Baik, dia kalau dalam istilah ulama, dalam istilah fiqh, kalau darah dak tubik luar, darah masih lagi ada dalam, kalau dicek dengan kapas, maka darah tersebut, tempoh tersebut dinamakan tempoh fatrah. Okey, itu istilah ulama fiqh, nama dia fatrah. Fatrah ni adalah tempoh, kalau fatrah dalam bahih adalah tempoh yang darah dak tubik luar, tapi kalau cek ada darah dalam. Okey, boleh faham? Okey, sekali lagi, selama mana darah dikirakan masih lagi ada, yang pertama kalau darah tubik luar, yang keduanya kalau dia cek darah masih lagi ada dalam walaupun dah tubik luar. Ada orang puang dia pakai kain tuala wanita, darah dah tubik luar, tapi kalau dia cek darah ada dalam. Faham? Dia cek darah ada dalam, maka dikirakan darah haid masih lagi ada. Orang lelaki memang tak tahu. Orang puang kalau kita royak lagu ni dia faham. Betul tak orang puang? Okey, orang lelaki kalau nak faham masalah ni gini, ambil contoh. Sebab orang lelaki hidup mikir wang ni. Dia nak cek hak sendiri tak boleh. Okey, orang lelaki siapa biasa darah hidup? Okey, mungkin kebanyakan daripada kita pernah darah hidup. Kita duk main tengah panas sikit, darah hidup. Kadang-kadang hidung kita darah tubik neleh paluar. Kita ambil tisu, kita kesak. Okey, lepas tu darah tubik dalam luar, tapi kalau kita cek dengan jari ada darah dalam. Okey, boleh faham? Kita cek dengan jari darah ada dalam, maka dinamakan kita masih lagi, hidung kita masih lagi berdarah. Okey, begitu juga keadaan perempuan. Okey, boleh faham tak? Ambil buat contoh untuk orang lelaki. Orang perempuan tak payah berfikir sebab ni, sebab dia faham diri dia sendiri dah. Ada kala darah keluar sampai ke tubik luar, ada kala darah dah tubik luar tapi darah ada dalam. Maksudnya kalau dia cek dengan ngorek telinga ada darah, ataupun dia cek dengan kapas ada darah, maka dikirakan masih lagi ada darah. Okey, tu keadaan masih lagi dikirakan darah ada. Kalau darah tu keluar daripada pukul 8 pagi Jumaat, ada semua darah, ada semua, sama ada tubik luar ataupun cek dia masih ada dalam, maksudnya masih ada darah sampai pukul 8 hari Sabtu, pagi Sabtu, maka cukup 24 jam, darah tersebut dikirakan sebagai darah haid. Okey, boleh faham? Ada juga jenis orang puang, darah dia keluar berhenti-berhenti. Darah dia tak tubik seterus, tak tubik direct. Berhenti. Tu duk semak berurang, duk lapar dia. Darah tak tubik. Betul tak kita orang puang? Ada orang puang lagu tu. Okey. Kalau darah berhenti-berhenti keluar, maka orang puang tu kena kira tempoh keluar darah dalam lingkungan 15 hari 15 malam. Kalau cukup 24 jam, maka darah tersebut adalah darah haid. Kalau tak cukup 24 jam, bukan darah haid. Okey, boleh faham? Sekali lagi, kalau darah keluar berhenti-berhenti, katakanlah hari Sabtu keluar 5 jam, berhenti. Allah Rabbi, dah cukup sehari semalam. Hari Ahad tubik pula 5 jam, campur lah, baru 10 jam. Hari Senin tubik 5 jam, hari Selasa tubik jam, Rabu tubik 5 jam. Okey, 5 kali 5, 25. Jadi bermakna darah tersebut adalah darah haid. Okey, boleh faham?
Okey, masalah perempuan keluar secara berhenti, dia akan, orang perempuan akan mikir, orang lelaki tak mikir. Sebab dia tak kerja kan. Ni orang perempuan apabila darah kali mari, dah adakah kena cek tiap-tiap saat? Orang akan fikir, dah nak cek. Adakah diwajibkan kepada perempuan setiap detik kena cek? Kena cek. Jadi kalau mari haid, biasanya sebulan satu je. Benda korek telinga. Ke bulan ni kena beli dua sebab mari haid dah. Satu untuk korek telinga, hak lagi untuk cek darah. Adakah kena buat lagu tu? Okey, apa hak yang disebut oleh ulama? Tidak diwajibkan perempuan cek setiap detik. Dah dia kena cek lagu mana? Okey, cara dia kena ceknya adalah kalau dia rasa darah berhenti, dia cek. Rasa macam tak ada darah, cek. Okay, yang pertama. Yang keduanya, kalau perempuan tu kali pertama datang darah, dia ada perempuan yang biasa dah datang darah, ada perempuan kali pertama. Maksud dia perempuan kali pertama datang darah, ni baru datang darah, umur dia 14. Sebelum ni tak pernah datang darah. Dan lepas dia kita akan bincang nama dia dalam istilah ulama mubtada'ah, perempuan kali pertama datang darah. Ada perempuan yang biasa datang darah dah. Umur 40 dah, takkan tak biasa lagi datang darah kan? Okey, itu nama dia mu'tadah. Akan datang kita akan bincang. Kita ada mubtada'ah, mubtada'. Perempuan yang kali pertama datang darah dan perempuan yang biasa datang darah. Kalau perempuan kali pertama datang darah, dia kena cek setiap masuk waktu sembahyang dan penghujung waktu sembahyang, dia kena cek. Okey, dia kena cek sebab dia kali pertama datang darah. Manakala perempuan yang biasa dah datang darah, okey, selama mana darah saat itu biasa dah datang darah. Sebelum ni 7 hari. Jadi kalau masuk bulan ni sampai cukup dah 7 hari, berpandukan kepada adat sebelum daripada ni, maka dia kena cek. Tak ada, wajib kena sembahyang. Adapun sebelum daripada cukup 7 hari, kalau dia rasa berhenti, kena cek. Kalau rasa berhenti, kena cek. Kalau tak rasa berhenti, darah dah ada, nak cek wang dia lagi. Okay, boleh faham, tengok darah dah tubik dah, nak cek wang dia, itulah dah darah ada. Okey, jelas ha? Okey, kita ulang sekali lagi. Orang puang, sekurang-kurang haid dia adalah sehari semalam. Masalah keluar darah ni tak sama. Ada keluar darah secara berterusan. Okey, maksud secara berterusan kita cerita dah saat ni. Darah tubik keluar tapi ataupun darah masih lagi ada dalam. Maksudnya darah masih dikirakan ada. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, darah keluar secara putus-putus. Kalau darah keluar secara putus-putus, orang puang tu kena kira dalam lingkungan 15 hari 15 malam. Kalau cukup 24 jam, darah tersebut adalah darah haid. Kalau tak cukup 24 jam, bukan darah haid. Boleh faham apa? Cuma cara nak kira, bukanlah kita kata mesti orang puan setiap saat, setiap detik kena cek semua. Tak ada dia kerja benda aku nak cek semua. Tu tak gitu. Nak masak pun tak boleh, nak waktu pun tak boleh, nak basuh. Dah warna nak cek takut darah berhenti. 24 jam nak cek. Dah tidak diwajibkan. Kalau malam bulan puasa wajib dia kena cek. Sebab apa? Sebab takut darah berhenti sebelum daripada keluar fajar. Jadi okey, tu benda yang penting yang orang puang kena tahu. Jadi tidak diwajibkan cek setiap benda detik. Selagi ni di antara benda yang penting bagi orang puang kena tahu adalah ketika orang puang ni keluar darah tiba-tiba berhenti 5 jam. Lepas tu keluar darah 5 jam berhenti. Contoh. Keluar darah 5 jam lepas tu berhenti. Okey, soalannya, adakah dalam tempoh berhenti saat itu wajib kepada perempuan kena sembahyang ataupun tidak boleh sembahyang, bukan dia kena tunggu dulu? Okey, ke tidak soalan. Sekarang ni kalau keluar secara direct, maka jelas. Kalau keluar ni berhenti 5 jam hari pertama, berhenti. Dah hak tempoh berhenti ni kena sembahyang ke tak? Kena tunggu dulu ke ataupun kena sembahyang lalu? Faham tak soalan? Dan ni banyak berlaku kepada orang puan. Okey. Apabila berhenti darah, maka wajib pada perempuan kena sembahyang. Tidak boleh ditunggu dalam tempoh yang tertentu. Di antara kesilapan orang kita dan sebahagian daripada para asatizah, dia berpandangan bahawasanya apabila berhenti orang puang tu tak boleh sembahyang lagi, tak boleh mandi lagi, melainkan kena tunggu 24 jam. Itu adalah salah. Itu adalah silap.
Dan perbahasannya secara panjang lebar hamba ada tulis dalam buku ni. Hamba buat dalam data kaki yang membahas panjang lebar mengkritik pandangan tersebut. Berserta dengan dalil. Nanti kita akan sampai kepada tempat dia, hamba nak baca dah, hamba khabar je lah. Sebab nota kaki jadi panjang, takut tidak sempat masa. Dan hamba banyak buat penulisan berkenaan dengan permasalahan ni. Sebab banyak kalau kita pergi buat umrah ke, kita buat haji, kalau kita khusus umrah, kita khusus haji, dalam khusus tu dikata kalau kita berhenti darah, tak boleh lagi kita tawaf melengkang selepas daripada 24 jam. Sebenarnya pandangan tersebut adalah bukan pandangan hak yang betul. Pandangan tersebut adalah pandangan yang tidak tepat. Ulama bukan mazhab Imam Syafi'i saja. Pandangan menjadi ulama mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Dan membuat penulisan yang panjang berkenaan dengan permasalahan ini. Cuma ada dalam pandangan mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali, yang mana pandangan ini bukan pandangan majoriti ulama mazhab Hambali. Pandangan yang dipilih oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, bahawasanya dia kena nati sari dulu. Jadi cuma masalah nati sari bukan semua keadaan. Sebab anak kata lagu mana mengatakan setiap kali berhenti darah tak boleh lagi semayang, tak boleh lagi tawaf, melainkan kena tunggu 24 jam, adalah pandangan yang tidak berasas. Sehingga dalam mazhab Hambali sendiri, kerana dalam mazhab Hambali kata kena tunggu sehari, pandangan ni bukan pandangan majoriti ulama mazhab Hambali, bahkan pandangan yang dipilih oleh sebahagian ulama mutaakhirin, iaitu pandangan yang dipilih oleh Imam Ibnu Qudamah. Tu pun Imam Ibnu Qudamah memilih pandangan ni bukan semua keadaan, bukan keadaan yang tertentu sahaja, meletakkan semua keadaan. Tidak ada satu mazhab pun yang mengatakan perkara tersebut. Atau ni di antara kesilapan. Dan benda ni hamba sebenarnya hamba tulis panjang lebar. Hamba tulis panjang lebar berkenaan ni, dan hamba buat beberapa penulisan berkenaan dengan permasalahan. Apabila berhenti darah kena tunggu 24 jam dulu. Hamba buat beberapa penulisan. Di antara penulisan hamba ada tulis dalam ni. Cuma penulisan-penulisan yang lain tak ada lah, hamba nak buku lagi. Okey. Cuma adalah sebahagian daripada sahabat saya buat dalam WhatsApp, sebahagian daripada sahabat saya buat dalam Facebook. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, orang puang, okey, apabila dia keluar darah 5 jam tiba-tiba berhenti. Okey, soalannya, adakah wajib dia kena semayang ataupun dia kena tunggu? Okey, jawapan dia adalah wajib dia kena sembahyang. Tak boleh dia tunggu. Okey, boleh faham? Alasan dia, nanti anak akan cerita alasan dia lepas daripada ni. Apakah hujah dia, apakah dalil, lepas daripada ni anak akan cerita. Cuma yang pertama, apabila darah berhenti 5 jam, terkeluar 5 jam, darah tu berhenti, maka dia wajib kena sembahyang. Wajib tak dia mandi? Tak wajib dia mandi. Sebab dia 5 jam bukan haid. Hanya wajib dia basuh sahaja. Okey, boleh faham? Tiba-tiba darah keluar balik, okey, kena berhenti sembahyang. Okey, boleh faham? Kena berhenti sembahyang. Darah berhenti semula, kena sembahyang. Kalau campur yang keluar dah sebelum ni dengan keluar pula cukup 24 jam, maka sebelum daripada sembahyang dia kena mandi dulu, kerana darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Boleh faham ke tak? Kalau dah cukup 24 jam tak perlu mandi, bahkan dia terus kena basuh, lepas ambil wuduk, sembahyang. Okey. Sebab dia perempuan apabila keluar darah tak cukup 24 jam berhenti, ataupun cukup dah 24 jam berhenti, tidak boleh dia tunggu dalam tempoh 24 jam, bahkan dia kena sembahyang lalu. Kerana dia, okey, kerananya kita yang pertama kita tengok kepada takrif haid. Tengok kepada benda takrif haid. Haid benda damu jibillah, darah kebiasaan. Okey, apabila berhenti darah ada tak? Okey, boleh faham tak? Definisi haid, benda definisi haid damu jibillah, darah kebiasaan. Benda haid darah. Okey, boleh faham? Apabila berhenti darah, ada tak lagi perkara yang menghalang perempuan sembahyang? Tak ada. Sekarang ni tak ada darah. Okey, yang menghalang perempuan sembahyang dan puasa adalah darah. Ketika tak ada darah, ada tak lagi perkara yang menghalang? Tak ada. Okey, boleh faham? Apabila tidak ada perkara yang menghalang, maka tidak bolehlah perempuan nak tinggal sembahyang, nak tinggal puasa wajib. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Okey, itu hujah yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quranul Karim, kita ambil ayat Quran dulu. Saat ni kita ambil daripada ta'rif. Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala kata lagu mana? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Lepas tu, qul huwa adhan fa'tazilun nisa' fil mahid.
Mereka itu bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang darah haid. Maka katalah ya Muhammad huwa adha. Darah haid adalah kotor. Okey, dalam Quran Allah Taala sifatkan darah haid sebagai kotor. Okey, boleh faham? Allah Taala sifatkan haid sebagai kotor. Okey, ketika ada darah ada tak kotor? Ada kotor. Apabila tak ada darah ada tak kotor? Tak ada kotor. Macam manakah ketika tak ada darah masih lagi dihukumkan sebagai kotor? Sedangkan dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala sifatkan haid sebagai kotor. Ada darah, ada kotor. Dah tak ada darah, ada tak kotor? Tak ada kotor. Apabila tak ada kotor, adakah dihukumkan haid? Tak. Okey, boleh faham ke tak? Boleh faham tak? Dua. Yang ketiga, di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah, fa idza aqbalat haidatuki fada'is salah wa idza adbarat faghtasili wa salli. Apa kata Rasulullah? Apabila darah haid mu mari, mu kena tinggal sembahyang. Tapi apabila darah haid pergi, tak ada dah, faghtasili wa salli, mu kena sembahyang, mu kena mandi dan mu kena sembahyang. Okey, Rasul kata lagu mana? Bilakah mu tak boleh sembahyang? Ketika darah haid datang. Okey, boleh faham? Apabila darah haid pergi, tak ada dah darah, maka wajib mu kena mandi dan sembahyang. Ketika berhenti darah, darah ada tak lagi? Darah tak ada. Boleh faham? Okey. Apakah yang bertepatan dengan hadis? Adalah sembahyang. Boleh faham ke tak? Okey. Biasa alasan yang digunakan oleh orang yang suruh tunggu dulu 24 jam sebelum daripada mandi dan sembahyang, kerana dia kata takut darah keluar semula. Itu hak biasa digunakan alasan tersebut. Dah buat apa tak boleh sembahyang lagi, tak boleh mandi lagi? Takut darah mari mula. Tu alasan dia. Betul tak gitu? Banyak orang puan guna alasan tu. Banyak kan? Dah buat apa tak sembahyang lagi? Takut darah tu mari mula. Dah sekarang ni ada tak darah? Darah tak ada dah. Cek dah ke dah luar dalam? Cek dah ke dah tak ada dah darah. Dah buat apa tak sembahyang lagi? Takut darah mari mula. Kan alasan tu yang biasa digunakan oleh perempuan. Betul tak gitu? Okey. Kita guna kaedah yang sama. Okey, wahai orang puan, mudak takut ke darah tu berhenti terus? Okey, boleh faham tak? Sekarang ni alasan dia, bapa tak sembahyang lagi kerana takut darah mari semula. Dan kita guna alasan yang sama yang digunakan dia. Dah mudak takut ke darah berhenti terus. Jadi bermakna di sini ada dua takut. Dan orang puan memang jenis penakut. Memang betul lah. Takut. Okey, sebab ia guna perkataan takut. Ia memang nakut suruh kan? Malam-malam takut nak bangun seorang. Malam-malam tu takut memang suruh. Okey, dua takut. Takut darah berhenti terus dan takut darah mari semula. Okey, di antara dua takut ni, mana takut yang lebih kuat? Okey, boleh faham? Sekarang ni apabila bertembung, dua kemungkinan kita kena tengok mana kemungkinan yang lebih kuat. Kemungkinan darah datang semula ke kemungkinan darah berhenti terus. Kita nak tahu mana lebih kuat, kita tengok keadaan dia. Keadaan dia darah ada ke tak sekarang ni? Darah tak ada. Okey, apabila darah tak ada, kemungkinan tak ada tu lebih kuat berbanding dengan mari semula. Sebab darah tak ada sekarang ni. Okey, boleh faham? Boleh faham ke tak? Ini hujah ilmiah. Jadi ketika darah berhenti, kenapa kau kena tunggu dulu 24 jam? Sebab alasan dia kerana takut darah mari semula. Kita guna alasan yang sama, dok takut ke darah berhenti dulu. Jadi bermakna ada dua kemungkinan. Kemungkinan darah datang mula, kemungkinan darah berhenti dulu. Kita sekarang ni kita nak hukum hak sekarang ni akan datang kita tak tahu. Kita hanya hukum zahir, akan datang kita tak tahu. Kalau kita tahu akan datang, tak susah dah. Sekarang ni kita tak tahu benda yang akan datang. Faham tak lagi? Kita sekarang nak hukum sekarang ni masuk dah waktu sembahyang kan. Lagu mana keadaan kita? Okey, ada dua kemungkinan. Kemungkinan darah berhenti terus dan kemungkinan darah datang semula. Kemungkinan darah berhenti terus adalah kemungkinan yang lebih kuat kerana sekarang ni tak ada darah. Maka sebab itulah ulama kata wajib sembahyang. Adapun buat andaian darah kemungkinan takut darah datang semula, andaian itu tidak boleh diterima. Kerana tidak ada sandaran dalil, tidak ada sandaran qarinah. Dalam bahasa Arab tidak ada qarinah. Sebab itulah dalam kaedah fiqh dia disebut lagu mana? La ibrata bitawahum. Okey, kita bagi kaedah. Sebab mungkin ada orang yang apa dia? Dia belajar pula akan pakai akan datang. Allah Rabbi belakang lagi. Okey.
Kita ada kaedah kata ulama lagu mana? La ibrata bit tawahhum. Okey, ada kaedah fiqh menyebut la ibrata bit tawahhum. Apa maksud la ibrata bit tawahhum? Tidak boleh dikira, tidak dikira la ibrah, tidak dikira bit tawahhum dengan satu tanggapan, satu khayalan, satu andaian, tak boleh nak kira. Jadi ketika tak ada darah, takut ada darah tu dipanggil tawahhum. Tawahhum tidak boleh dikira. Ini dalam kaedah fiqh. Kalau boleh kira kaedah andaian, Allah Rabbi nyanyi kita. Anu pernah buat contoh, baru ni kita buat dakwah fiqh wanita di alik mana di mana? Adik dah ingat dah. Kuasa Kuala Terengganu di atas dekat bawah Badung. Buat contoh lagu mana? Kalau kita boleh kira dengan tawahhum, slow kita. Lepas daripada semayang zuhur, semayang pula sekali lagi. Dah buat apa? Takut semayang tadi dosa. Pas semayang kedua, semayang pula. Dah buat apa? Takut semayang yang kedua dosa. Takut. Dan mu yakin ke dosa? Dah. Takut ada lagi. Allah Rabbi, mai buat takut lagu tu start daripada awal waktu sampai akhir waktu. Tu semayang semua. Semayang yang pertama siap dah. Dah buat apa mu semayang pula? Takut semayang tadi dosa. Takut ada kita basuh dak suci itu, basuh pula. Okey, lepas tu Allah takut dah rata pula semayang. Game semayang pula dah kita betul tak kita? Syarat menuntut daripada kita hanya beramal secara zahir sahaja. Tawahhum tidak boleh dikira. La ibrata bit tawahhum. Tidak boleh dikira dengan tawahhum. Khayalan, tanggapan, andaian tidak boleh dikira. Sekarang ni darah tak ada. Takut darah mari, itu adalah tawahhum. Itu adalah andaian, tidak boleh dikira. Okey, boleh faham? Berhenti darah mesti kena semayang. Okey, boleh faham? Kalau cukup 24 jam, mandi serta dengan sembahyang. Okey, boleh faham? Okey, boleh faham Sampai sini boleh faham tak kan? Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi lagi sekurang-kurangnya sehari semalam. Kalau tak cukup sehari semalam, tidak boleh dihukumkan haid. Kalau cukup sehari semalam, barulah dihukumkan haid. Okey. Ana pernah ditanya, diajukan soalan, apabila kita sebut sekurang-kurangnya sehari semalam, pernah kita diajukan soalan, okey ustaz, katakanlah orang perempuan tu mari mula keluar darah pukul 9 pagi Jumaat. 9, 10, 11, 12, 1 masuk Zuhur. Zuhur lah untuk orang puang. Kita orang lelaki sembahyang Jumaat, kau lelaki Zuhur juga. Zuhur cang nak pergi Jumaat. Okey. Kita sekarang ni orang puang masuk Zuhur pukul 1. Jadi dia keluar pukul 9, 10, 11, 12, 1. Baru 4 jam. Dah cukup lagi 24 jam. Okey, soalannya sembahyang Zuhur wajib dia kena sembahyang ke tak? Kalau kita kata sekurang-kurangnya 24 jam. Faham? Jadi sekarang ni tak cukup lagi 24 jam ni, baru 5 jam baru. Dia nak cukup 24 jam adalah pukul 9 pagi esok. Adakah orang puang ni mula berhenti sembahyang pukul 9 pagi esok? Ataupun apabila keluar darah tak boleh sembahyang lalu dah? Okey, boleh faham tak soalan? Boleh faham? Sekarang ni kita bincang sekurang-kurangnya 24 jam. Tak cukup 24 jam bukan haid. Cukup 24 jam baru haid. Dia akan tubik, kalau orang mikir, dia akan tubik lagu mana? Dah sekarang ni kalau darah tubik pukul 9, pukul 1 tak cukup lagi 24 jam. Tapi darah sedang keluar. Okey, darah sedang keluar. Adakah wajib kepada perempuan sembahyang lagi? Ataupun tak boleh dah sembahyang? Maka boleh faham ke tak? Apa hak yang disebut oleh para alim ulama, bahawasanya orang perempuan tu tak boleh sembahyang dah. Boleh faham ke tak? Maksudnya bukanlah mesti kena tunggu 24 jam dulu baru tak boleh sembahyang. Apabila orang perempuan tu tengok darah keluar, dalam umur dia saat itu boleh mari haid. 2. Dan dalam tempoh haid, maka tak boleh dia sembahyang walaupun tak cukup 24 jam. Pukul 1, 2, 3 kalau darah masih ada, tak boleh sembahyang. Tak cukup 24 jam, tak boleh sembahyang. Dah buat apa tak boleh sembahyang? Kerana secara zahirnya. Okey, kita ambil zahir. Secara zahirnya, apabila darah sedang keluar, darah tu akan berkeluar secara berterusan, secara zahir, sebab darah sedang ada. Darah tak berhenti Apabila darah sedang ada, secara zahirnya darah tu akan keluar secara berterusan sehingga cukup 24 jam. Okey, boleh faham ke tak? Jadi kita ambil hukum secara zahir. Orang puan faham tak Orang puan faham Tak faham boleh tanya Tak faham? Sekali lagi. Sekarang ni kita bincang lagu mana saat ni? Sekurang-kurang haid 24 jam. Itu sekurang-kurang haid. Kalau tak cukup 24 jam, bukan haid. Cukup 24 jam baru dihukumkan haid. Okey, boleh faham? Katakanlah orang puang tu mula keluar darah pada 9 pagi Jumaat.
Jadi bermakna pukul 9 pagi 1 cukup 24 jam. 9 pagi 1 barulah perempuan tu tahu bahawasanya darah tersebut adalah darah haid. Okey, soalannya, pukul 9 pagi Jumaat darah mula keluar. Jadi apabila masuk Zuhur hari Jumaat, cukup lagi 24 jam? Tak cukup, tapi darah sedang keluar. Soalannya, adakah wajib pada perempuan tu semayang ataupun tak? Okey, boleh faham? Apa hak yang disebut oleh para alim ulama, wajib kepada perempuan saat itu bukan semayang, tak boleh semayang. Wajib dia kena berhenti daripada semayang, tidak boleh dia semayang. Okey, boleh faham ke tak? Keluar darah tak boleh semayang, walaupun tak cukup lagi 24 jam. Kau tadi kata kena semayang. Dua perkara yang berbeza. Sekarang ni darah sedang keluar, darah ada, cuma tak cukup 24 jam. Wajib orang perempuan tu kena semayang. Dah berapa kena semayang tak cukup 24 jam? Darah ada ke tak? Darah ada. Apabila darah ada, secara zahirnya darah tu akan keluar secara berterusan. Okey, boleh faham? Berbeza dengan darah telah berhenti, itu masalah lain. Okey, boleh faham ke puan? Okey, gini. Sekarang ni kita jangan ambil penghujung. Okey, ini di antara kesilapan. Dak, kita kena cover di antara kesilapan yang orang belajar haid dan orang belajar haid. Ini di antara kesilapan. Okey, tengok ah. Dia kata darah bagi pukul 9 pagi Jumaat. Lepas tu dalam pukul macam pukul apa tadi? Pukul 1 lah, 1 petang darah berhenti. Okey. Lepas tu lepas darah berhenti, pukul 4 darah bagi semula. Okey, kita sekarang ni kalau kita duduk di sini, memang kita akan ukur darahnya yang haid dan tak. Tapi kita bukan di sini, kita nak ukur masa kita duduk sini. Boleh faham ke tak? Boleh faham? Boleh faham ke tak, Allah? Kita nak ukur masa kita duduk sini, kita duduk sini. Kita duduk sini. Faham tak masalah? Kalau kita ukur selesai dah, kita harap tu dah. Sekarang ni yang tempat kita nak ukur di sini. Sebab sini kita tak tahu lagi keluar atau tidak. Kemungkinan keluar, kemungkinan tidak. Kita berada di sini, bukan kita berada di sini. Okey, apabila kita berada di sini, barulah kita tahu haid baru pula. Maksudnya darah ni darah haid lagi. Masa kita ada di sini, ada dah dua kemungkinan darah tu keluar pula, dan ataupun darah saat itu berhenti dulu. Ada dah dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Akan datang kita tidak tahu. Ada kemungkinan darah akan keluar pula. Ada kemungkinan darah akan berhenti dulu. Okey, boleh faham? Di sini kemungkinan yang paling kuat adalah darah berhenti dulu. Betul tak begitu? Sebab kita dah tahu akan datang. Andai kata darah keluar pula, jadi bermakna darah yang keluar pula saat itu masih lagi dihukumkan haid kerana berada dalam 15 hari. Dan darah tersebut adalah hak keluar pula menyebabkan zahir. Okey, boleh faham? Boleh faham ke tak? Sekarang ni bila kita sampai sini kita nak ukur, aku ni wajib sembahyang ke tak? Okey, bila berhenti darah, wajib kena sembahyang. Daripada 9 sampai pukul 1 dah cukup 24 jam. Dia kena basuh saja, ambil buku sembahyang. Andai kata dia nak sembahyang, lewat ada main king dah, main WhatsApp dah, pukul 4 baru nak sembahyang. Acu nak sembahyang, tunggu di semula darah. Okey, bermakna darah tersebut adalah darah haid. Bila darah haid, maka tidak wajib dia sembahyang. Okey, boleh faham? Sekarang ni kita jangan tengok sini untuk kita menghukum sini. Untuk kita hukum sini, kita tengok sini. Sebab benda ni benda yang akan datang. Kita nak hukum ketika berlaku perkara tersebut. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak? Di mana kesilapan di dalam meletakkan permasalahan. Okey, boleh faham kan? Faham tak? Okey. Jadi untuk masalah ni, apabila darah dia Bang Rabbi kuatnya nur hari ni. Kita tak depan sikit tak apa. Takut pening kepala pula lagi. Tak ada nak habis kan. Nur kuat. Okey, depan sikit boleh. Boleh tak? Boleh dah, macam dah. Silap. Okey. Sebenarnya tak ada masalah. Kena tu sebab kita main tengok panah je. Tapi apabila perbincangan dia perlu kepada mikir, kita nak mengelak daripada ada benda yang mengganggu pemikiran kita. Okey, boleh faham? Tu di antara benda yang penting.
Jadi kalau misalnya ni lagi jadi terganggu benda susunan yang perlu kita kena susunkan. Okey, boleh faham sekarang ni ya? Kita ulang sekali lagi, orang puang apabila keluar darah walaupun tak cukup 24 jam, kalau darah tu masih ada, tak boleh dah dia sembahyang. Sebab dia pada zahirnya darah tu akan keluar secara bertusang sehingga cukup 24 jam. Okey. Jadi ini perbincangan yang kita bincang di dalam permasalahan sekurang-kurang haid. Dan benda yang berhenti tu kita nak hukum dia akan datang, kita akan sebut dalam buku ni. Okey. Sebanyak-banyak sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Ghalib perempuan datang haid 6-7 hari. Itu jelas. Itu rasanya kita ayat tadi jelas dah. Yang ketiganya, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyak haid. Kalau orang puang masih lagi keluar darah lepas daripada 15 hari masih lagi ada darah, maka bermakna perempuan tersebut ada darah istihadah. Okey, boleh faham? Sekali lagi ya. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Kalau orang puang tu keluar darah lebih daripada 15 hari 15 malam, jadi bermakna orang puang tu ada darah istihadah. Okey, boleh faham? Ada darah istihadah. Cuma kena ingat cara kira 15 hari 15 malam. Hak ni penting. Cara kira 15 hari 15 malam. Orang puang kena tahu cara kira 15 hari 15 malam. Kalau orang puang tu keluar darah, katakanlah satu dia. Okey, kita letaklah 1 Muharram. Bulan Muharram, 1 Muharram. Kalau dia keluar pada 1 Muharram, dia bukanlah 15 hari 15 malam adalah 15 Muharram. Bukan. Boleh faham tak? Cara kira 15 hari 15 malam. Kalau orang puang tu keluar darah 1 Muharram, dia bukanlah 15 hari 15 malam pada 15 Muharram. Bukan 15 hari 15 malam jatuh pada 16 Muharram. Boleh faham? Orang puang cara kira. Okey, tengok. Katakanlah 1 Muharram dia keluar pada 8 pagi. Sehari semalam adalah 2 Muharram. 8 pagi 2 Muharram sehari semalam. 8 pagi 3 Muharram adalah 2 hari 2 malam. Betul tak itu? 8 pagi 4 Muharram adalah 3 hari 3 malam. Betul tak itu? Jadi nak cukup 15 hari 15 malam adalah 8 pagi 16 Muharram. Okey, itu cara kira 15 hari 15 malam. Boleh faham tak? Jangan kata darah keluar 1 Muharram, jadi cukup 15 hari 15 malam adalah pada 15 Muharram. Itu adalah salah. 15 hari 15 malam kalau keluar pada 1 Muharram, dia bukan 15 Muharram, tapi dia jatuh pada 16 Muharram. Boleh faham? Katakanlah 1 Muharram dia keluar pada 8 pagi. Nak cukup sehari semalam adalah 8 pagi 2 Muharram. 2 hari 2 malam, 8 pagi 3 Muharram. Tak 3 hari 3 malam, 8 pagi 4 Muharram. Jadi bermakna 8 pagi 16 Muharram, 15 hari 15 malam. Okey, ini cara kira 15 hari 15 malam. Cara kira memang cukup penting. Cara kira. Okey, boleh faham? Sebab kita ingat ada darah istihadah, rupanya tak ada darah istihadah. Kalau kira-kira sebenarnya 15 hari 15 malam lagi. Okey, boleh faham? Anda kata lepas daripada 8 pagi 16 Muharram masih lagi ada darah. Allah biar ada lagi darah-darah tak berhenti. Maksudnya darah melepasi 16 hari 15 hari malam, maka perempuan tersebut ada darah istihadah. Okey, boleh faham? Cuma kita kena tengok sebelum 8 pagi okay, kita kata 8 pagi, lepas tu 8 1 minit adalah permulaan hari yang ke-6. Betul tak kita? Dia keluar 8 pagi 1 Muharram, jadi cukup 15 hari 15 malam adalah pukul 8 pagi 16 Muharram. 8 1 minit 16 Muharram, jadi bermakna waktu di luar daripada 16 hari daripada 15 hari dah. Betul tak kita? Jadi 8 1 minit itu dipanggil permulaan masuk 6 hari. Okey, boleh faham? Jadi kalau sekiranya darah tu berhenti sebelum daripada 8 1 minit, kalau berhenti dah sebelum 8 1 minit berhenti darah. Katakanlah sebagai contoh 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai ke pukul 7 pagi 16 Muharram dah berhenti. Pukul 7 pagi berhenti, tiba-tiba pukul 8 1 minit darah topik sendiri. Okey, maka apa yang disebut oleh para ahli ulama, haid perempuan daripada 8 1 Muharram 8 pagi hingga 7 pagi 16 Muharram semua jadi. Adapun
lapang 1 minit pada hari yang ke-16, itu dihukumkan sebagai darah istihadhah. Okey, boleh faham? Sebab dia darah ni dinamakan sebagai darah istihadhah kerana kerana apabila perempuan tu berhenti, maka tidak boleh kita nak hukum darah yang keluar pula tu darah haid, melainkan mesti kena ada senggang suci sebanyak 15 hari 15 malam. Sekarang ni suci dia baru sejam lebih. Faham lagi? Jadi seberapa suci berapa hari? 15 hari 15 malam. Tiba-tiba tubik darah. Okey, maka darah yang tubik pula sebelum cukup seberapa suci 15 hari 15 malam dihukumkan sebagai darah istihadhah. Ataupun bahasa istilah ulama dia kata bagaimana? Di bahasa istilah ulama lah, bagi orang yang nak mendalami, darah yang keluar di dalam baqiyatul tuhri. Mana baqiyatul tuhri? Masa tempoh yang berbaki lagi daripada suci. Sebab seberapa suci 15 hari 15 malam, tiba-tiba tubik darah cedah tu, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadhah. Okey, kembali kepada pertanyaan tadi. Okey, boleh faham? Jadi darah yang keluar sebelum, ini jawapan kepada permasalahan yang ditanya tadi. Permasalahan yang ditanya tadi, tak cukup lagi 15 hari 15 malam, tiba-tiba tubik darah pula. Darah tubik pula, darah dia darah istihadhah. Sebab dia darah istihadhah kerana darah tersebut keluar sebelum cukup sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Ataupun dalam istilah bahasa kitab, dikata darah yang keluar dalam baqiyatul tuhri, masih lagi berbaki tempoh sekurang-kurang suci, tiba-tiba tubik darah, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadhah, bukan darah haid. Okey, boleh faham? Boleh faham? Kalau ada muskilah boleh tanya lagi ya. Faham? Okey, masa ni sekolah dulu. Ada muskilah boleh tanya dulu. Boleh faham kan? Selesai dari sini. Okey, kalau darah berhenti, maka dia pukul 7 pagi. Hari yang ke-6 lah. Darah mula keluar 8 pagi 1 Muharram. Masalah yang kedua, darah dah berhenti langsung. Maksudnya 8 pagi 1 Muharram keluar darah sampai ke 16 pukul 9 pagi 16 Muharram, darah masih lagi ada. Darah masih lagi ada. Dah berhenti langsung, dah naik lebih. Okey, maka perempuan ni dinamakan perempuan mustahadah. Haid dia tidak seperti perempuan yang pertama tadi. Perempuan pertama tadi, haid dia dapat 1 pagi 8 pagi 1 Muharram hingga 7 pagi 16 Muharram, semua haid belaka. Hari yang ke-16 adalah istihadhah. Perempuan ni tak boleh kita buat lagu tu. Perempuan ni jangan kata haid dia 15 hari 15 malam, hari yang ke-16 adalah istihadhah, itu adalah salah. Okey, boleh faham? Dan ramai orang puang, tapi alhamdulillah dah ni kuranglah sikit sebab ramai ada orang puang yang belajar. Dulu yang orang puang banyak nak belajar. Baik. Tak ada belajar sungguh dah. Jadi banyak silap dalam masalah ni. Kalau darah keluar dari lebih daripada 15 hari tanpa berhenti pada penghujung 15 hari. Tanpa berhenti. Kalau berhenti lain, tanpa berhenti. Tidak boleh kita nak kata haid dia 15 hari 15 malam. Hari yang ke-16 adalah darah istihadhah. Tak boleh. Salah kalau kita kata lagu tu. Dah betul. Dah sebenar lagu mana? Nanti perbincangan lepas daripada ni. Perempuan tersebut kita kena tengok masuk dalam kategori mana. Dia ada 7 kategori. Ada kategori pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, ketujuh. Hukum hak ni lagu mana hukum? Kita akan bincang secara panjang lebar. Dan hak ni adalah permasalahan yang payah. Hak ni hak yang dikatakan masalah yang payah. Okey. Okey. Sebenarnya perbincangan tu kita akan bincang lepas daripada. Kita akan bincang perbahasan yang dinamakan sebagai naqab. Kita akan bincang lepas ini perbahasan yang dinamakan sebagai naqab. Naqab ni maksudnya bersih darah di tengah-tengah satu hari. Kita akan bincang lepas daripada ini. Okey, orang puan tu mari darah 3 hari. Lepas tu hari keempat dah mari darah. Hari keempat dah mari darah. Ni mari, empat dah mari. Kelima mari pula darah. Jadi oleh kerana dalam lingkungan 15 hari maka kena kira dah darah ni. Soalannya hari yang keempat. Kalau kita duduk sini jelaslah kita tahu dah tempoh ni juga dikirakan tempoh haid. Tapi kalau kita duduk sini macam kita kata tadi, mesti dia kena sembahyang. Bila keluar pula darah, mesti dia tinggal balik sembahyang. Hak tempoh ni ukur dia dah ke mana, kalau dia puasa adakah dia kirakan sah ataupun tidak. Hak ni kita akan bincang. Kita akan
Kenapa kau ingat soalan tersebut? Kan soalan tadi lama dah kan, tapi ingat lagi kan? Kita ingat balik soalan tu. Dan kita akan jawab apabila sampai tempat dia. Allah Rabbi, nur pun dah hari ni. Mungkin orang puan ramai nama nur pun hari ni. Okey. Okey, jelas kan? Assalamualaikum Ustaz. Saya ada di perhari-hari bagi seorang ibu berkenaan dengan anak dia kebiasaannya suci 13 hari. Lepas tu datang yang sedang 7 hari. Dan ada juga seorang ibu bertanya anak dia kadang-kadang suci 15 hari lebih dan juga kadang-kadang 13 hari datang. Macam mana hukum? Okey, soalan ada pernah berlaku kes orang puang ni biasanya suci 13 hari. Lepas tu selain daripada 13 hari ada tak? Sekali lagi, selain daripada 13 hari orang bagi cuba pegang speaker nak tanya. Okey, selain daripada 13 hari orang bagi Kes pertama yang saya dapat seorang ibu yang tanya saya itu berkata anak dia sentiasa hari 13 datang setiap bulan. Lepas tu yang kes dulu ini ibu lain pula dia tanya anak ni kadang 13 hari suci datang tak? Kadang dia jual tak? okey. Jadi soalannya, jelas soalannya. Orang puang ni memang sama-sama 13 hari je dia suci. 13 hari, 13 hari, 13 hari, 13 hari. Gitu je suci. Lepas 13 hari datang hari. Lepas 13 hari datang hari. Jadi gitu dia suci. Biasanya kalau misalnya 13 hari gitu dia banyak lah biasa. Betul tak gitu? Hit dia banyak. Orang bagi hit dia. Biasa hit dia banyak. Okey. Okey. Kalau sekiranya sekarang ni dalam perbincangan dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i sekurang-kurang haid adalah 13 hari sekurang-kurang suci adalah 15 hari 15 malam. Andai kata orang puang tu berhenti darah 13 hari. Lepas tu mari pula darah. Gitu sama-sama. Okey, katakanlah 11 hari terbit darah, 13 hari suci. 11 hari terbit darah, 13 hari suci, gitu sama-sama. Dalam mazhab Imam Syafi'i hukum perempuan ni ada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah perempuan ni hari yang ke 13 atau hari ke-14 dengan 15 dikirakan 2 hari ni istihadah. Pandangan pertama sebab tak cukup 15 hari 15 malam. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Sekarang ni dia suci 13 hari. Dah cukup lagi sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Hari ke-14, hari ke-15 dihukumkan sebagai istihadah. Hari ke-16 dihukumkan haid yang baru bagi perempuan tersebut. Begitulah kitarannya. Okey, ini pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab sekurang-kurang tempoh suci adalah 15 hari 15 malam. Kalau darah tu dah cukup 15 hari suci dah cukup 15 hari 15 malam, tiba-tiba keluar dah darah, maka darah yang keluar kena hukumkan sebagai darah istihadah sehingga cukup sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Kita boleh faham? Sebab dia darah istihadah hukum dia suci. Sekali lagi ya, aku dah faham. Dia keluar, dia berhenti darah 13 hari. Sepatutnya 15 hari berhenti darah baru darah keluar pula. Ni hari ke-14 mari dah darah. Hari ke-14 mari dah darah. Maka kata ulama hari ke-14 adalah istihadah. Hari ke-15 istihadah. Hari ke-16 barulah dihukumkan haid yang baru. Okey, ini pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, berpandangan bahawasanya kalau sekiranya dia berlaku gitu semua, maka kira adat dia lah. Jadi maksudnya hak yang keluar darah tu adalah haid dan hak yang tak ada darah saat ni tu adalah suci walaupun 13 hari, walaupun tak cukup 15 hari 15 malam. Namun pandangan mu'tamad adalah pandangan pertama. Okey, boleh faham? Mana pandangan mu'tamad? Pandangan mu'tamad, pandangan yang dipegang, pandangan yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i adalah pandangan yang pertama. Hari ke-14, hari yang ke-15 dihukumkan sebagai istihadah, manakala hari yang ke-16 barulah dikirakan haid yang baru bagi perempuan tersebut. Okey, boleh faham? Boleh faham Cuma ada pandangan yang kedua, tapi ini bukan pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, bukan pandangan yang difatwa. Kalau bukan pandangan yang difatwa, boleh kita nak amal untuk diri dia. Untuk diri sendiri tak ada masalah nak amalkan. Tapi untuk fatwa tak boleh. Sebab fatwa mesti pandangan mu'tamad. Baik, bahawasanya perempuan tu perlu kena ikut adatnya. Kalau adatnya 13 hari suci, maka pakai 13 hari suci, hak yang keluar pada hari yang ke-14 dihukumkan sebagai darah haid. Okey, boleh faham? Ada soalan? Ya, Ustaz. Ada pernah berlaku lah
dalam tempoh 3 bulan anak ni dia datang darah berterusan. Jadi macam mana kita nak kira darah istihadah dan juga darah haid ni? Yang tu tak tahu sebab kadang dia berterusan darah tu selama 3 bulan. Okey. Sebenarnya soalan ni akan kita bincang lepas daripada ni, sama dengan permasalahan yang kita cover, keluar daripada 8 pagi sehingga 9 pagi hari yang ke-16 masih lagi keluar. Perbincangan ni sama. Cuma perbezaannya hak ni baru duduk pada hari yang ke-16, tapi darah masih ada dan kemungkinan darah berterusan sampai kepada 3 bulan. Okey, boleh faham. Perbincangan dia sama. Lepas daripada ni kita akan bincang. Maksudnya perempuan ni akan kita tengok dia masuk dalam kategori mana sebelum daripada kita hukum dia. Sama ada akan datang kita akan bahas mubtada'ah, mumayyizah, mubtada'ah, ghairu mumayyizah, mu'tadah, mumayyizah, mu'tadah, ghairu mumayyizah. Lepas tu mu'tadah, ghairu mumayyizah, tapi dia ingat qada dia, tidak ingat waktu. Mubtada'ah, ghairu mumayyizah, dia ingat waktu dia tapi dia tidak ingat qada. Yang ketujuhnya mubtada'ah, ghairu mumayyizah, tapi dia tidak ingat kadar dan waktu ada sebelum daripada ni ataupun dinamakan sebagai muhayyar. Kita tengok dia masuk dalam kategori mana. Setiap kategori 7 ni dia ada hukum dia. Okey, jadi kita nak hukum anak tersebut adalah kita kena tengok dia masuk dalam kategori mana daripada 7. Okey, boleh faham? Sebenarnya perbincangan yang penting dalam permasalahan haid adalah perbincangan. Perbincangan ni yang paling penting. Okey, boleh faham kan? Dan benda ni kita akan jawab lepas daripada ni bila sampai kepada perbincangan ni. Okey, sebenarnya soalan-soalan tu sebenarnya memang ada disebut dalam buku kita ni. Kita kena berhenti pukul berapa 10 suku. Okey. Kita baca lagi tempoh suci. Okey, kebiasaannya dalam tempoh sebulan bagi seorang perempuan tidak sunyi daripada haid dan suci, itu kebiasaan lah. Kebiasaan dalam sebulan, kebiasaan orang puang dia datanglah haid dan suci dalam tempoh sebulan. Sekiranya tempoh haid seorang perempuan 6 hari, maka tempoh suci 24 hari. Sekiranya tempoh haid seorang perempuan 7 hari, maka tempoh suci 23 hari. Ini kebiasaan. Kita faham kebiasaan. Bukan mesti orang puang lagu ni. Jangan faham kata orang puang tu kalau datang haid 7 hari mesti suci 23 hari dah. Ada orang puang datang haid 7 hari tapi suci dia 15 hari. Ada. Ada orang puang datang haid 7 hari tapi suci dia 20 hari. Ada. Ada orang puang datang haid 6 hari tapi suci dia 18 hari. Ada. Maksudnya kebiasaan dah datang haid 7 hari, suci 23 hari ya. Itu kebiasaan. Sebab benda kebiasaan lagu tu kerana kebiasaan dalam tempoh 30 hari ada haid ada suci. Kita boleh faham? Kebiasaan ni kita royak kebiasaan. Tapi jangan orang puang dia faham lah, orang lelaki jangan kita faham kalau orang puang tu datang haid 7 hari mesti kena suci 23 hari. Dah. Sebab kita kata dah sekurang-kurang suci bukan 23 hari, sekurang-kurang suci 15 hari. Ada kemungkinan suci 15 hari, ada kemungkinan 16 hari, ada kemungkinan 17 hari, ada kemungkinan 18 hari. Boleh faham ke tak? Itu kita kena faham. Seterusnya, gambaran haid suci dalam tempoh 2 bulan. Okey, bulan pertama, lepas tu bulan kedua. Tengok bawah bulan pertama, bulan kedua. Kita buat dalam tempoh 60 hari. Kita nak tunjuk bahawasanya kebiasaan dalam tempoh sebulan ada suci dan ada haid. Kita ambil 2 bulan. Okey, 5 hari, 7 hari, 18 hari, 5 hari, 7 hari, 18 hari. 5 hari suci pada bulan pertama. Lepas tu 7 hari datang haid, 18 hari suci pada bulan pertama. Tiba-tiba 5 hari pada bulan yang kedua masih lagi suci, 7 hari pada bulan yang kedua datang haid, 18 hari pada bulan yang kedua datang suci. Okey, cuba kita tengok. 18 hari suci daripada bulan pertama. Campur dengan 5 hari suci daripada bulan kedua. Nampak tak campur? Ia akan jadi 23 hari. Okey, itu 23 panggil 23 hari suci di antara 2 haid. 7 hari haid pada bulan pertama, 7 hari haid pada bulan kedua. Okey, rasanya mudah. Seterusnya, sebelum daripada kita sampai kepada jawapan kepada soalan yang ditanya kat sana, kita ingat 2 soalan yang ditanya diajukan kepada kita. Kita masih lagi ingat 2 soalan tersebut, nanti kita jawab sampai tepat ya. Sebuah kaum umur yang boleh seorang perempuan didatangi haid ialah 9 tahun qamariyah taqribiyah. Sekurang-kurang umur perempuan boleh didatangi haid. Maksud dia boleh didatangi haid, boleh ni tidak mesti. Boleh. Kalau keluar darah, boleh kita hukum darah tersebut haid. Sekurang-kurang umur dia 9 tahun. Okey, 9 tahun qamariyah taqribiyah.
3 perbincangan yang penting kita kena tahu dalam masalah ni. Yang pertama, apakah yang dimaksud 9 tahun? Pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, maksud 9 tahun adalah cukup 9 tahun. Masuk tahun yang ke-10. Okey, boleh faham? Cukup 9 tahun masuk tahun yang ke-10. Okey, kan ni? Cukup 9 tahun masuk tahun yang ke-10. Katakanlah orang puang ni dia dilahirkan pada katakanlah 1 Muharram. Tahun 1410 Hijriyah. Okey, 1 Muharram 1410. Okey, boleh faham? Jadi 1411 umur ni setahun. Boleh faham tak? 12 13 boleh sesa gitu, biarlah boleh sesa 14 Siapa tu berapa kan? Siapa tu dulu? Okey. Tulis jadi panjang pula. Okey, 1410. Jadi 1411 boleh tahu. 1410 4 5 6 7 8 9. Jadi 1419 umur dia 9 tahun. Hari ini. Jadi cukup 1419 1 Muharram 1419, maka umur dia cukup 9 tahun. Jadi 2 Muharram 1419, maka bermakna dia telah melampau pada permulaan umur 10 tahun. Permulaan, tapi tak habis lagi 10 tahun. Boleh faham tak? Permulaan melampau umur 10 tahun. Okey, yang dimaksud dengan 9 tahun adalah 9 tak cukup 9 tahun, masuk tahun yang ke-10. Jadi kalau dilahir pada 1 Muharram 1410, jadi cukup 9 tahun pada 1 Muharram 1419. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? Boleh faham? Nah, sebab kita kadang-kadang kita kira umur kita 9 tahun ni, kita kira 9 tahun. Awak dah jawab apa dah? Saya dah jawab 4. Umur apa? Umur dah jawab 10 tahun kan? 10 tahun. 10 tahun tu tahun ke kira cukup dah bulan? Dia kata tahun baru, bulan dah cukup lagi sebab saya dilahirkan pada 31 bulan 12 sebagai contoh. Sebagai contoh 30 hari bulan 12 sebagai contoh. Okey. Jadi benda bulan dah cukup lagi. Tahun cukup dah. Hak ni bukan setakat tahun, mesti kena bulan cukup. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak? Jadi umur dia cukup 9 tahun qamariyah, masuk tahun yang ke-10, maka darah yang keluar daripada kemaluan dia dihukumkan sebagai darah haid. Umur 7 tahun keluar dah darah, bukan darah haid. Sebab umur dia saat itu bukanlah umur yang memungkinkan dia datang haid. 5 tahun tu pergi darah dah, bukan darah haid. Sebab umur 5 tahun bukanlah umur yang memungkinkan dia datang haid. Okey, boleh faham? Okey, yang pertama kena cukup 9 tahun. Yang keduanya dalam perbahasan ni kita kena tahu 9 tahun di sini adalah 9 tahun qamariyah. Maksudnya 9 tahun hijriyah. Kena pakai tahun Islam, jangan pakai tahun Masihiyah. Kita lah ni kalau kita tanya umur berapa? Umur 30. 30 bukan kita pakai tahun hijriyah. Kita pakai tahun Masihiyah. Umur kita dah sekarang ni 2018. Umur kita 30 sebagai contoh. Umur kita 40. Kita pakai tahun Masihiyah. Dia tak boleh pakai tahun Masihiyah dalam masalah ni. Anda pakai tahun Masihiyah umur kita pakai dah nak dia muda sikit. Sebab dia ada perbezaan setahun Islam dengan setahun Masihi. Sebab bulan Islam sebulan 29-30. Kalau bulan Masihi biasanya 30 dengan perbezaan kan. Dalam setahun perbezaan 11 hari. Perbezaan 11 hari dalam setahun. Bulan Islam setahun Islam dengan setahun Masihi. Dan kalau setahun 11 hari, 10 tahun 110. 20 tahun 220, 30 tahun 330. Setahun tak ada. Dia faham? Jadi kalau orang tu umur dia 30 dengan pengiraan tahun Masihi, tahun Islam tahun 30 moci 31 dah. Okey, boleh faham? Boleh faham ke tak? Kalau umur 60 tahun Masihi, bukan 60 umur dia kalau tahun Islam berapa? 62. Boleh faham ke tak? Boleh faham tak? Cara kira tak? Jadi kita kena kira dengan tahun tahun Hijriah. Jangan kira tahun Masihiyah. Okey, dua. Yang ketiga, perkataan takribiyah. Takribiyah ni lebih kurang. Maksudnya lebih kurang 9 tahun lebih kurang. Kalau tak cukup 9 tahun sikit 2-3 hari je, maka
sudah dihukumkan darah tersebut adalah darah haid. Okey, katakanlah orang perempuan ni dia dilahirkan oleh ibu dia pada 1 Muharram 1410. Tiba-tiba dia sebelum bulan Muharram adalah bulan Zulhijjah. Kan Zulhijjah Muharram kan? Okey, kita katakanlah 28 Zulhijjah. 28 Zulhijjah tahun 1418 Hijriah. Nak cukup 1 Muharram 28, 29, 30, 3 hari. 28 Zulhijjah tu dah dah. Dan cukup lagi 9 tahun. Tak cukup lagi, tapi tak cukup sikit lagi. Okey, kata ulama, darah ni telah dihukumkan sebagai darah haid. Sebab 9 tahun ni bukan 9 tahun tepat-tepat, tapi 9 tahun lebih kurang. Kalau kurang sikit, telah dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Okey, boleh faham? Adapun kalau kurang banyak, baru tak boleh hukum haid. Kurang sikit tak apa, kurang banyak tak boleh. Baru umur 8 tahun lebih dah darah, maka darah tersebut adalah baik. Jadi kalau tak cukup 9 tahun tapi masih lagi banyak tak cukup, maka darah yang keluar dihukumkan darah fasad ataupun darah istihadah. Kalau sikit lagi dah cukup, tubik dah darah, maka darah tersebut adalah darah haid. Cuma ukuran banyak dengan sikit itu lagu mana? Sini kita tahu ukuran banyak dengan sikit. Kalau sikit haid, kalau banyak istihadah. Dan ukuran banyak sikit, kata ulama ukuran banyak sikit kita kena tengok. Kita ambil sekuang-kuang haid campur dengan sekuang-kuang suci. Berapa? Sekuang-kuang haid 15 hari 15 malam. Sekuang-kuang haid sehari semalam, sekuang-kuang suci 15 hari 15 malam. Jadi campur jadi 16 hari. Okey. Lalu sekira dia. Daripada tempoh keluar darah hingga nak cukup 9 tahun, tak cukup 16 hari. Maksudnya 15 hari ke bawah. Maka darah tersebut dikirakan sebagai darah istihadah. Bukan darah haid. Sekejap. Baik, darah tu dihukumkan sebagai darah haid. Ganggu sikit lagi sekali ini. Kita nak hukum darah tersebut darah haid, mesti orang tu cukup 9 tahun. Kalau tak cukup, sikit lagi dah cukup. Darah tu masih lagi dihukumkan darah haid. Kalau banyak, dah cukup. Tubik dah darah, dah cukup 9 tahun banyak lagi, banyak hari lagi. Maka darah tu adalah darah istihadah. Sekali lagi, follow. Kalau tak cukup sikit lagi, 9 tahun, darah tu adalah darah haid. Kalau tak cukup banyak lagi, maka darah tu adalah darah istihadah. Sikit ke banyak ukuran dia lagu mana? Kita ambil sekuang-kuang suci campur dengan sekuang-kuang haid jadi 16 hari. Kalau tak cukup 16 hari, nak sampai 9 tahun, darah yang keluar adalah darah haid. Kalau cukup 16 hari, 17 hari, 18 hari, 19 hari, tak, maka darah yang keluar dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey, boleh faham tak? Boleh faham? Okey. Kita berhenti sini dululah. Nanti kita akan sambung balik lepas daripada ni, insya-Allah. Kita akan sambung balik sesi yang kedua. Sesi yang pertama kita ambil dah. Kita rehat sampai pukul 10.30. Allah Subhanahu wa taala a'la wa ala wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.